takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama kumpul pagi ini untuk kuliah duha membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan selawat Ibrahimiyah seperti kuliah-kuliah saya di masjid, di tempat-tempat lain. Tuan-tuan yang tahu boleh ikut sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha tuan-tuan pegawai dan juga tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hari ini, pagi ini saya akan bawakan kitab, dua kitab, iaitu kitab Syarah Bainama Qissatul Mi'raj, ini kitab Arab, iaitu karangan Sayyid Ahmad Dardir, iaitu kisah tentang Isra Mi'raj dalam bahasa Arab lah, ulama Arab. Kemudian saya bawakan juga satu kitab, iaitu kitab Melayu, namanya Kifayatul Muhtaj. Jadi saya bacakan yang kitab Melayu ni. Kitab Arab ni aku bawa Ustaz, maknanya menunjukkan kitab Melayu ini ambilan daripada kitab Arab ini. Isi kandungannya sama. Jadi orang Melayu kita, ulama-ulama Nusantara mengarang kitab Melayu itu antaranya ambilan daripada kitab-kitab Arab. Jadi kita harus berbangga kerana ulama-ulama Nusantara kita ada mengarang kitab khas tentang kisah Isra dan Mi'raj. Walaupun dia itu berbahasa Melayu, tapi ambilannya daripada kitab-kitab Arab juga. Kitab Arab ni digunakan seluruh dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke mana, contohnya Amerika contoh kan, kalau adalah madrasah yang belajar agama Islam sana dan ada kuliah Arab, maka kitab ini dikenali. Macam mana bahasa Inggeris tu bahasa dunia, kalau dalam Islam bahasa Arab tu bahasa dunia. Baik. Jadi kitab Kifayatul Muhtaj ini pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj bagi Nabi Sahibul Taj sallallahu alaihi wasallam. Siapa pengarangnya? Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama Patani. Kalau sekarang Patani Thailand lah. Maknanya Nusantara ni, alam Melayu ni merangkumi juga Thailand. Sampai sekarang masih ada lagi orang Melayu di Thailand, pondok madrasah pun sana. Tapi biasa Thailand tu yang masyhur, yang kahwin tu Ustaz, kahwin dua tu Ustaz. Itu pun masyhur juga. Itu masyhur lain. Kalau masyhur dari segi ilmu, ada pondok madrasah pesantren sana. Pesantren tu bahasa Indonesia lah. Baik, jadi kita ketepikan yang viral kahwin dua dan sebagainya tu, kita tunggu pada ulama-ulama di Thailand. Baik. Jadi dalam kitab ini diterangkan secara perinci tentang perjalanan Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Biasalah kalau kita bercerita dengan orang kan, kita nak cerita contoh dengan isteri ke anak-anak ke kan. Tadi masih ada apa bang? Kuliah. Cerita ringkasnya kuliah. Itu paling ringkas lah kuliah tu macam biasa. Kalau cerita apa isi kuliah, dah detail sikit lah. Ni ustaz ni cerita gini kan. Jadi begitu juga kisah Isra dan Mi'raj ni secara ringkasnya, kebanyakan umat Islam di seluruh dunia dah maklum. Yang namanya Isra tu perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu perjalanan daripada bumi, dunia, langit
langit dunia ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, untuk menerima perintah solat. Baik, jadi kita telusuri secara perinci apa yang dituliskan dalam kitab ini tentang peristiwa Isra itu sendiri. Memang saya tak berniat nak habiskan semua, tak cukup sampai pukul 10 ni memang tak cukup. Tapi apa yang dapat kemudian kita ambil pengajaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, iaitu pemurah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga, dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan atas keluarganya, iaitu Nabi Muhammad lah, dan ke atas keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu ta'liq, satu perkaitan yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra wal Mi'raj. Dia kata sedikit, tapi 28 muka surat ni, tulisannya pun penuh. Tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan yang pernah tengok kitab-kitab Melayu ni, dia tak ada perenggan, tulis titik pun tak ada, koma lagi tak ada koma, sambung aja. Baik, jadi dia merendah diri. Dia kata beberapa perkara sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Kalau dibaca semua ni, rasa satu hari satu malam tak habis juga. Baik. Dan kunamai akan dia dengan kifayatul muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Mudah-mudahan digunakan keikhlasan dalam mengarang kitab ini. Lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala artinya lebih kurang, Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami, kuasa kami, iaitu kuasa Allah, bahawasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat. Faidatun, ini suatu faedah tersebut di dalam syarah Mi'raj Ghaiti. Pengarang kitab ini mengambil salah satu maklumat daripada kitab Arab namanya Syarah Mi'raj oleh Imam ataupun Syekh Ghaiti. Bagi Syekh Qulyubi, Mi'raj Ghaiti bagi Syekh Qulyubi tersebut dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa membaca subhanallah. Ini kelebihan membaca subhanallah. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran itu tadi dimulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah yang. Jadi apa kelebihan membaca subhanallah? Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menebuskan dia dirinya daripada Allah, iaitu dimerdekakan dia daripada api neraka. Kelebihan membaca subhanallah 1000 kali setiap hari. Mana sempat Ustaz? Ustaz mungkin sempat. Tak, cuti sekolah ni, mungkin sempat Ustaz. Ustaz pun kalau dah sekolah mungkin busy. Tuan-tuan lagi lah, macam-macam tugas kan. Sambil-sambil pun boleh. Ada kerja-kerja yang kita perlukan bercakap, tak dapat lah kan. Kerja-kerja yang kita tak gunakan mulut kita, boleh sambil-sambil kan. Sambil ngejar-ngejar penjenayah ke, subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Sambil buat apa, Roblox kan, subhanallah, subhanallah. Minta isin, subhanallah, subhanallah. Isin, subhanallah, subhanallah. Contoh insaf penunggang motosikal kan. Walis zikir kan. Baik. Jadi mana-mana yang sempat.
Tak dapat Ustaz 1000, ya tak apa daripada tak dapat langsung. Tak dapat 1000, 100, tak dapat 100, 10, tak dapat 10, sekurang-kurangnya 1 lah. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi. Kalau tadi subhanallah, yang ini subhanallah wa bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Ini antara kelebihannya, sebut subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Berapa banyak buih di lautan? Tak terkira banyaknya. Tak ada orang kira pun. Mana orang kira? Belum sempat kira dah hilang. Kan? Dia bergerak. Makna cerita banyak. Ini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar wajib bertaubat. Syarat taubat ada 3. Satu, menyesal. Yang kedua, tak buat dosa tersebut ketika bertaubat. Yang ketiga, berazam, berniat tak nak buat lagi. Kalau dosa itu berkait dengan manusia, wajib tambah lagi satu rukun, iaitu minta maaf, ataupun dipulangkan semula haknya. Kalau dosa itu berkaitan dengan meninggalkan solat fardu, yang keempat tadi digantikan dengan qada solat fardu tersebut. Hutang dengan Allah Ta'ala. Baik. Kalau dosa-dosa kecil boleh terampun dengan membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. Ia yang afdal ambil wuduk menghadap kiblat. Tetapi kalau tak dapat, paling tidak sambil-sambil buat kerja. Kalau isteri di rumah, sedang basuh ayam ke basuh ikan, sambil-sambil tu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berkat makanan yang dimasak. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mengucap tasbih, iaitu subhanallah, akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Maknanya dah tak payah buat haji Ustaz? Tidak, ini kelebihan. Haji kena buatlah kalau mampu. Kelebihan baca ringan saja subhanallah, tak perlu keluar duit pun, peluh pun tak keluar. Subhanallah, seperti 100 kali haji. Dan barang siapa mengucap alhamdulillah seperti demikian itu 100 pagi 100 petang, adalah ia seperti mereka yang perang sabilillah. Ya Allah, perang sabil, perang dengan musuh Allah. Seperti yang Imam Majdi katakan dengan saya tadi, ada satu majlis dekat Bukit Kepong, memperingati pahlawan-pahlawan kita kan. Kita, saya lah, tuan-tuan mungkin berani, saya kalau disuruh ke depan perang musuh, entah ya entah tidak, pegang pistol pun getar kan, tak? Tuan-tuan mungkin dah biasa. Jadi perang sabil itu bukan perkara yang cakap je senang, tidak. Dia memerlukan keberanian, betul-betul berani punya. Tetapi boleh dapat pahala kalau macam orang macam saya ni, tak berapa berani, tak berapa mahir berperang, tapi boleh dapat pahala kalau kita ucap alhamdulillah 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan barang siapa mengucap tahlil, tahlil ni apa? La ilaha illallah. Barang siapa mengucap tahlil seperti demikian itu 100 pagi 100 petang, adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya, iaitu hamba. Mana cik hamba dah tak ada kan? Memerdekakan hamba tu besar pahala. Sebut la ilaha illallah 100 pagi 100 petang, seperti memerdekakan 100 hamba sahaya. Dan barang siapa mengucap takbir Allahu Akbar seperti demikian itu 100 pagi dan 100 petang, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia. Dia punya pahala tu ucap takbir 100 pagi 100 petang, orang lain tak dapat seperti yang dia dapat, melainkan mereka yang mengucap seumpama, kecuali yang sama-sama ucap takbir 100 kali 100 petang macam dia.
atau lebih atasnya. Baik, itu kelebihan ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya, ini pagi ke petang Ustaz, ini tak kira, sepanjang hidup kita 70,000 kali kita pernah baca, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah, yang ini dilepaskan daripada api neraka. Macam arwah bapa saya, dia buat sikit-sikit lah, lepas sembahyang sikit kumpul 70,000. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa sayutianya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat. Ada satu kisah cerita tentang la ilaha illallah 70,000 kali. Hikayat daripada seorang muda daripada Ahlul Kasyaf. Ahlul Kasyaf ni dia nampak benda-benda gaib. Mati ibunya, meninggal dunia. Nak tulis meninggal dunia tu panjang, sebut mati je. Kasar betul kitab Ustaz. Nak ringkas. Mati ibunya, meninggal dunia. Maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya, diuruskanlah jenazah. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak, kumpulkan manusia untuk sama-sama menguruskan dan juga menghadiahkanlah pahala bacaan dan sebagainya. Dan adalah pada mereka itu seorang syaikh daripada ahli sufi. Antara yang ramai-ramai datang tu ada salah seorangnya ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang yang muda itu berubah warnanya. Tiba-tiba tengah berkumpul tu, berubah muka orang muda tu tadi, dan berteriak ni bahasa Patani dengan Kelantan lebih kurang sama lah, nangis. Kalau kita orang Johor kata nangis, teriak, menjerit. Kalau kita orang Johor kata nangis, dan menyesal. Maka ditanya orang yang hasillah daripada demikian itu. Orang tanya, kenapa ni tiba-tiba nangis ni? Maka katanya, aku lihat ibuku sebenarnya telah dibawa ke neraka. Dia ni ahli kasyaf, nampak benda gaib. Dia nampak ibu dia ni dimasukkan dalam neraka, dan ia seksa dalam neraka. Dan adalah syaikh sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu. Ahli sufi tadi itu dia dengar. Dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Ahli sufi ini dah sediakan untuk diri dia la ilaha illallah 70,000 kali, untuk lepaskan diri daripada api neraka. Maknanya kalau kita baca la ilaha illallah 70,000 kali, dah boleh lepas dari neraka Ustaz. Mana kalau kita boleh buat dosa je lah. Tak, jangan pula begitu kan. Mentang-mentang dah sediakan 70,000 la ilaha illallah, jangan pula menyetan pula dia orang kata. Tidak. Itu amalan untuk lepaskan dia dari api neraka. Pun begitu, wajib juga menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi ahli sufi ni dah ada untuk diri dia 70,000 la ilaha illallah. Maka berkata ia pada dirinya, cakap dalam hati, hai Tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Aku hadiahkan kepada ibu orang muda ini. Maka tiada selesai cerita hati syaikh itu dengan demikian, belum sempat habis kata-kata syaikh dalam hati itu tadi, hingga berdirilah orang muda itu. Tiba-tiba orang muda yang menangis tadi itu berdiri, tertawa-tawa, ketawa bahak, gembira lah. Orang tengok, pahal dah ni, tadi nangis ni ketawa pula, dah gila rasa, kan? Maka ditanya orang baginya, tanya. Dia jangan kita buat andaian sendiri kan. Tanya, awak ni kenapa tadi nangis, ketawa pula? Dia tanya. Maka berkata, ia telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke syurga. Dia ahli kasyaf. Dia nampak benda gaib. Ibunya yang dimasukkan neraka itu dikeluarkan, dimasukkan dalam syurga. Berkat hadiah daripada syaikh sufi tadi itu 70,000 kali.
Oh, maknanya kalau kita hadiahkan, hilang Ustaz kita punya. Kita punya pahala tak hilang. Contoh kita kalau amalan kita bertahlil, kita hadiahkan bacaan Quran, zikir kita kepada arwah. Bacaan kita tu dapat pahala, kita hadiahkan kepada si mati. Si mati tu dapat pahala yang kita baca, kita pun dapat. Tak hilang pahala kita tu, tak hilang. Dia jadi double. Double maknanya satu untuk arwah, satu untuk kita sendiri. Macam juga sedekah kan, kita sedekahkan harta kita, nampak seperti harta kita hilang, berkurang, tetapi sebenarnya itulah harta kita di akhirat. Pernah dikatakan ulama, dekat akhirat nanti orang yang masuk syurga pun menyesal. Bukan menyesal sebab masuk syurga, tak, sebab dia menyesal tak banyak bersedekah berbanding kawan dia yang syurganya lebih nikmat. Contoh, kalau dia punya bidadari tu 1,000, kawan dia tu 2,000. Kau kenapa 2,000? Aku sedekah banyak sikit dengan kau. Harta dia dekat akhirat tu apa yang dia sedekah kat dunia. Baik, sambung sini. Alah ustaz, kalau ceramah, kalau ustaz lelaki mesti bidadari. Habis yang perempuan ni macam mana? Bidadari juga. Dalam kitab Tawdihul Adillah bagi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami, diterangkan dalam kitab-kitab Arab, kalau seorang perempuan meninggal dunia bersuami, dalam keadaan dia bersuami, ada suaminya, ke akhirat suaminya jadi ketua bidadari. Alah ustaz, tak ada orang lain ke? Tak sama macam kat dunia. Suami awak dekat akhirat jadi ketua bidadari tu tak sama macam kat dunia. Dia berganda-ganda, handsome-nya, kacaknya, kekuatannya berganda-ganda. Dia bukan sama macam kat dunia. Giginya ompong, kulitnya berkedut, 5 minit je dah selesai. Tidak, dia berganda-ganda. Jangan risau. Maka kalau perempuan yang meninggal dunia, tak ada suami, anak dara lah meninggal dunia, maka di ganjarannya kalau masuk syurga bidadari lah. Baik. Maka berkata Syekh itu, maka hasillah bagiku daripada 2 faedah. Jadi Syekh Sufi itu kata dapat 2 pengajaran daripada kisah orang muda itu tadi. Suatu, yang pertama, sahih kasyaf, betul lah orang muda ni ahli kasyaf, nampak benda gaib. Dan keduanya sahih hadis, benarlah hadis yang mengatakan la ilaha illallah dibaca 70,000 kali lepas daripada api neraka. Baik. Dan lagi firman Allah Ta'ala, artinya lebih kurang, demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang, tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu daya. Bintang jadi petunjuk. Dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya. Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Baik. Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, iaitu mahir ilmunya atau hafaznya yang mempunyai keras dan kuat, iaitu Jibril alaihissalam. Maka tetap ia, dan iaitu pada tepi langit yang tinggi, iaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang asli, yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia, iaitu 600 sayapnya. Malaikat Jibril ini ada 600 sayap. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Satu sayap, dia ada 600 sayap. Maka melihat Nabi SAW, jadi Rasulullah SAW pernah melihat, dan adalah Nabi itu di Bukit Jabal Nur. Masa itu Nabi di Bukit Jabal Nur. Bukit tu, Jabal tu bukit lah, Bukit Nur. Maka lalu pingsan Nabi SAW bila Rasulullah tengok malaikat Jibril dalam keadaan rupa asalnya 600 sayap, satu sayap antara timur dan barat. Pingsan Nabi SAW, punya besar, pingsan. Maka lalu rebah, maka turun Jibril kepada Nabi, padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Jadi Jibril pun kembali
menyerupai manusia. Barulah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Taala, artinya lebih kurang, kemudian maka hampir ia, ini Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir pusaran dan panah, atau terlebih hampir lagi. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepada hamba-Nya Jibril barang yang diwahyukan ia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses menyampaikan wahyu. Tiada yang mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Maka adakah kamu bantahi hai musyrikin atas barang yang dilihatnya itu? Ini ayat Quran ditujukan kepada kaum musyrikin. Dan sesungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain. Itu kali pertama. Kali yang kedua tatkala pada Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, pada kayu bidara yang muntaha, pada kanan arash, padanya lah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Tatkala berbalut-balut oleh sidrah itu barang rupa yang berbalut-balut daripada rupa burung. Sidratul Muntaha itu menyerupai burung, dan lainnya barang yang menghairankan dia akal. Tiada berpaling oleh matanya. Nabi tengok tak berpaling mata, dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Baik. Sesungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, daripada beberapa ajaib malakut, seperti rupa dua raf-raf. Raf-raf ni kata setengah ulama bantal, ada setengah ulama kata kenderaan, yang hijau keduanya, yang memenuhi langit, dan Jibril 600 sayapnya. Itu dua perkara yang Rasulullah ditunjukkan, perkara yang ajaib. Faidatun, ini suatu faedah, telah ijma' sepakat segala ulama bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan roh dan jasad. Roh Nabi Muhammad pun Isra' dan Mi'raj, jasad Nabi Muhammad pun Isra' dan Mi'raj, bukan roh sahaja. Kalau roh sahaja itu mimpi. Sepakat ulama kata roh dan jasad. Badan Nabi Muhammad pun Isra' dan Mi'raj. Dan adalah keduanya itu pada malam yang satu daripada Mekah, dahulu daripada hijrah dengan setahun. Bila berlakunya? Setahun sebelum hijrah. Kata setengah ulama kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Harinya bila? Pada malam Itsnain, Ahad malam Itsnain, pada 7 lekar. Lekar ni bahasa Patani 20. 7 dengan 20, 27 hari bulan Rajab. Dan tiada jatuh, tiada berlaku seorang daripada anbiya, nabi-nabi yang dahulu-dahulu. Sebelum ni, nabi-nabi sebelum ni tak ada yang Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad lah satu-satunya nabi yang Isra' dan Mi'raj. Kata muallif, kata pengarang kitab, afallahu anhu, mudah-mudahan mengafiatkan Allah, mengampuni Allah pada dia. Baik, macam mana mula-mula berlakunya? Antara Nabi SAW pada Baitullah, Nabi masa tu dekat Kaabah, di dalam hijir, di luar Kaabah lah, hijir Ismail tu, berguling di atas lambungnya, perutnya yang kanan, antara dua kaki bapa mudanya dan anak bapa mudanya. Siapa? Iaitu Hamzah dan Ja'far, anak Abu Talib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang akan dia Jibril, tengah-tengah baring tu Jibril datang. Bila ni? Ahad malam Itsnain. Dan Mikail dan satu malaikat, jadi 3 malaikat. Maka menanggung mereka itu akan dia. 3 malaikat ni angkat Nabi Muhammad hingga didatangkan kepada Zamzam, dibawa kepada telaga Zamzam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi SAW. Nabi Muhammad dibaringkan terlentang atas belakangnya. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril, yang jadi ketuanya tu siapa? Jibril. Nak dibuat apa ni? Maka membelahkan dadanya daripada lebih hingga ke bawah perutnya. Dada Rasulullah dibedah. Jadi ketua doktor pakar bedahnya itu Jibril.
Kemudian maka berkata Jibril bagi Mikail, bawa olehmu dengan satu batil, satu bekas, satu gayung daripada air Zam-Zam, supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Kemudian maka dikeluarkan jantungnya dan dibelahnya. Kemudian dibasuhnya akan dia 3 kali dengan 3 batil, 3 gayung daripada air Zam-Zam. Dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Bayangkanlah, Nabi Muhammad pun ada darah yang hitam, apalagi kita. Maka berkata, inilah bahagian syaitan. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril, bahagian syaitan tu dah dikeluarkan, kita masih ada lagi dalam hati. Itu sebab kena sentiasa berjaga-jaga dengan godaan syaitan. Kemudian maka didatangkan Jibril dengan suatu batil yang lain pula daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Maka penuhlah dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan Islam. Kemudian maka ditutupnya dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit. Kemudian maka dimeterikan antara 2 belikatnya dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian, cap kenabian. Kemudian maka didatangkan dengan burak daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Burak tu apa? Maka iaitu suatu binatang yang putih, warnanya putih, lagi besar daripada himar dan kecil daripada bagal. 4 kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah. Yang pantasnya itu macam mana? Kira-kira sepenglihatan matanya. Kita melihat mata tu sampai mana dapat lihat tu, itu satu langkah. Wai suku pun tak boleh lawan lagi tu, ya kan? Baik, mana lagi bergerak-gerak 2 telinganya. Apabila naik kepada bukit, maka panjang 2 kakinya di belakang. Dan apabila turun bukit, maka panjang 2 kakinya hadapan. Maknanya kalau lalu bukit tu rata je, tak adalah ke bawah, ke atas, semua tak ada, rata je lalu. Lagi ada baginya 2 sayapnya. Burak ada sayap pada asal 2 behanya, pada pangkal, asal tu pangkal beha. Menerbangkan dengan keduanya itu akan kakinya. Maka tatkala hendak menunggang Nabi SAW akan dia, maka meliarkan dia, jadi liar. Tak tahu. Baik. Jadi masa Nabi nak naik, dia liar dan mempayahkan tunggangannya. Bila macam tu apa jadi? Maka menghantarkan Jibril akan tangannya pada lehernya. Hantar apa ni Ustaz? Tampar lah. Bahasa kitab tu menghantarkan Jibril akan tangannya pada lehernya. Tampar, Jibril tampar si burak ni. Payah Nabi nak naik kau liar-liar kenapa? Pap, tampar kan. Serta berkata Jibril sambil dia tampar tu sambil cakap, tiadakah engkau malu hai burak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allah Ta'ala daripadanya. Kau tahu tak yang nak naik ni siapa? Tak ada orang lain yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Tahu tak? Maka tatkala mendengar burak itu akan perkataan Jibril, maka penuh tubuhnya dengan peluh, berpeluh-peluh burak tu kan. Dan tetap ia serta merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah SAW akan dia. Kata Abu Sa'id bin Musayyab rahimahullah, iaitulah burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala datang ke Baitullahil Haram ziarah anaknya Ismail dan Siti Hajar. Kan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya. Jadi semasa ditinggalkan tu, dia ada ziarah juga sekejap-sekejap, naik burak yang sama. Maka berjalan ia padahal Jibril pada tepi kanan serta memegang belukangnya dan Israfil pada pihak kirinya. Ada escort lah. Ni escort yang escort Nabi Muhammad ni Jibril dan Mikail, Israfil tu.
serta memegang kekangnya. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun, satu kampung yang banyak nakhal, iaitu pohon kurma. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad di sini. Dia banyak berhenti-berhenti. Maka sembahyang 2 rakaat. Maka turun ia dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan buruk. Habis sembahyang tu naik balik. Maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu? Maka sabdanya tiada. Maka katanya, itulah Tibah, iaitu Madinatul Munawwarah, dan kepadanya tuan hamba berpindah. Dah pergi dulu dah malam Isra' tu ke Madinah. Setahun lepas tu hijrahlah ke Madinah tu. Dan sentiasa berjalan buruk itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira sepenglihatan mata. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Maka turun ia, maka sembahyang Nabi 2 rakaat seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia naik balik. Maka katanya, adakah tuan hamba tahu tempat ini? Maka sabdanya tiada. Katanya, itulah Madian, pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah dan khitabnya. Tempat Nabi Musa mendengar kata-kata Allah. Maka sentiasa berjalan ia. Kemudian berkata Jibril, turun ya Muhammad. Maka sembahyang 2 rakaat. Maka memperbuat Nabi SAW seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia. Maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu? Maka sabdanya tiada. Maka katanya, itulah tuan hamba sembahyang pada Baitul Lahmin, tempat diperanakkan Nabi Isa alaihissalam. 955 tuan-tuan. Baik, saya tak teruskan. Kemudian ada satu tempat lagi, wangi, bau wangi. Jadi Rasulullah tanya, apa tempat ni? Ini tempat Masyitah dan keluarganya campak ke dalam air yang panas. Masyitah ni siapa? Tukang sikat anak Fir'aun. Suatu ketika tengah-tengah sikat terjatuh. Masyitah kata, Bismillah, celaka Fir'aun. Anak Fir'aun dengar, celaka Fir'aun, bapa aku kau celaka kan? Aku beritahu bapa aku tak kisah, beritahu lah. Lebih kurang macam itulah dialognya. Saya pendekkan cerita. Bila beritahu Fir'aun pun apa lagi lah, bukan setakat Masyitah sahaja nak dihukum bunuh, malah seluruh ahli keluarga Masyitah, suaminya, anak lelaki besar dan satu orang anak yang masih kecil, 4 orang. Jadi Fir'aun ancam, kau tak nak kena bunuh, kau balik semula, mengakui aku ni Tuhan. Masyitah pegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, agama Islam. Lalu dicampakkan suaminya, anaknya lelaki yang besar. Sampai masa anak yang kecil tu nak dicampak, dia macam kasihan, macam nak berpatah balik. Bila macam tu, Allah Ta'ala jadikan anak yang kecil tu bercakap. Ibu jangan berpaling tadah, anak kecil tu bercakap. Allah Ta'ala jadikan, bila anak kecil dia pun menyatakan keimanan, lalu dia reda dicampakkan anak kecil, dia pun campak dalam tu. Wangi, bau pengorbanan Masyitah. Saya sendiri baru kena cerik panas, bukan air panas, cerik panas. Allahu Akbar. Punya panas macam mana tu kan, gelembung. Ini campak air panas menggelegar. Kenapa sanggup macam tu? Kerana nak mempertahankan akidah. Itu cerik exhaust motor, kena sikit selet, ya Allah, panasnya gelembung tu kan, tak baik-baik. Seminggu pun baik, ini dicampak dalam air yang panas. Kenapa sanggup berkorban sampai begitu sekali? Untuk mempertahankan akidah, akidah kepercayaan tentang Allah Ta'ala dan Tuhan. Makna cerita salah satu pengajarannya yang besar, mempertahankan akidah. Wangi di sisi Allah Ta'ala, wangi. Nabi Muhammad lalu tempat tersebut wangi. Maknanya akidah yang macam mana yang dipertahankan? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah?
maka kita belajarlah. Kalau zaman sekarang ni, kalau kecil ada sekolah agama Johor, kalau di Johor lah. Di negeri-negeri lain mungkin ada sekolah agama rakyat dan sebagainya. Belajar tentang sifat 20, sifat-sifat Allah, wujud, kita, makhluk dan seterusnya. Kemudian antara pengajaran lain daripada Isra dan Mi'raj ni biasanya tentang solat. Rasulullah mendapat perintah solat ni direct daripada Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung. Kalau ibadat-ibadat lain tu melalui wahyu sahaja. Jadi betapa pentingnya akidah dan solat ni, maka kita jagalah. Cara nak jaganya, satu, kita sentiasa ulang kaji tentang tauhid dan juga tentang solat. Jadi tentang solat saya pernah sentuh tentang bacaan dalam solat. Jadi hari ini dapat masa lagi 1 minit ni, tuan-tuan pun ada tugas. Saya nak sentuh beberapa perkara dalam solat yang biasanya terlepas pandang. Ini biasa saya cek budak-budak lah kat sekolah kan. Saya mengajar di sekolah menengah Islam yang baru. Masa jam sembahyang tu, kadang-kadang beberapa perkara yang mereka tak jaga, tumak ninah. Tumak ninah ni iaitu berhenti seluruh badan. Berhenti seluruh badan pada 4 tempat, iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Tak semua rukun, ni 4 rukun sahaja. Iaitu rukuk, apabila rukuk berhenti seluruh badan. Saya biasa kalau kat kuliah tunjukkan tuan, boleh ke? Allahu Akbar, berhenti seluruh badan. Sebab budak-budak ni biasa budak-budak lah, tuan-tuan mungkin tidak. Dia rukuk tu dia bergenjut-genjut. Itu tak ada tumakninah. Tak ada tumakninah. Jadi kalau daripada budak tak ditegur, tuan-tuan semak anak-anak dulu, tuan-tuan tuan-tuan, cucu dan sebagainya. Kalau daripada budak tak ditegur, sampai bapak budak, sampai atuk budak semayang gitu, genjut. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang i'tidal tu tak ada masalah. Selepas i'tidal tu, sami Allahu liman, tangan tu ulama suruh turun perlahan-lahan di sisi badan. Masalahnya budak ni turun dah tak berhenti perlahan, dah tak berhenti pula. Contoh, sami Allahu liman hamidah, laju, kemudian gerak sampai ke sujud ni, gerak ni. Sampai ke sujud kadang gerak ni, dah macam jam dinding tu kan. Jadi tak ada tumakninah. Bila tak ada tumakninah, tak sah rukuk tadi, tak sah i'tidal tadi. Kalau jenis tangan yang tak reti diam, memang tangan saya sejak lahir memang gerak ustaz. Ada satu cara ulama kata, bawah dada atas pusat seperti masa berdiri, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Bawah dada atas pusat, itu satu lagi cara. Jenis tangan yang tak reti diam untuk budak lah. Kemudian sujud tuan-tuan, perut jari kaki mesti menghadap kiblat. Mesti kenakan pada tempat sujud. Jangan didirikan begitu, apatah lagi begini. Perut jari kaki. Anggota sujud, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan perut jari kaki itu tadi. Dan duduk antara 2 sujud. Baik, jadi itu 4 tempat. Saya sentuh tentang tumakninah sahaja, perlu dijaga supaya sembahyang kita tidak batal. Perlu disemak ahli keluarga kita, mudah-mudahan seperti mana betapa pentingnya perintah solat itu tadi yang Rasulullah dapat daripada bertemu dengan Allah Ta'ala sendiri, Sidratul Muntaha. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala itu ada dekat Sidratul Muntaha, tidak. Menunjukkan ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah berfahaman bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi cukuplah kadang tuan-tuan, jam dah pukul 10. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, beberapa kisah sebelum Isra dan Mi'raj itu sendiri, dan pengajarannya tentang tauhid dan solat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Baik, kita tutup dengan selawat Ibrahimiyah juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa kepada Fadil Ustaz Muhammad Al-Haidari Maliki atas penyampaian tazkirah tadi. Jadi ada dua hal besar dan istimewa kami harus yang disebut oleh Ustaz tadi adalah berkaitan dengan solat. Apabila solat ini satu benda kekuatan dalam jiwa, di mana apabila Rasulullah diuji dengan tahun kesedihan dan dengan beberapa saudara baginda yang wafat dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, maknanya Allah memberi satu motivasi yang besar kepada Rasulullah, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah menjadi imam kepada Rasul-Rasul dan nabi yang lain. Jadi solat ini adalah satu bentuk kekuatan jiwa, membentuk satu motivasi kepada Rasulullah supaya lebih